Shalom kepada kawan-kawan saya di penjara Jawi dan juga penjara-penjara lain. Nama saya Lilian, seorang penceramah agama dari Gereja Katolik di Pulau Pinang. Saya berharap kawan-kawan semua terus sihat, tabah dan sabar. Sudah setahun saya tidak dapat berjumpa dengan kamu di penjara Jawi. Tetapi kawan-kawan, penceramah agama yang biasa bertemu dengan kamu di dalam penjara, kami masih terus berdoa untuk kawan-kawan semua. Kami berdoa untuk kamu setiap hari. Kami penceramah dari negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan negeri-negeri lain juga sering bertemu sekurang-kurangnya setiap bulan sekali melalui internet. Kamu tidak bersendirian, Tuhan bersama kamu. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Kita menjemput Roh Kudus untuk bersama kita dalam sesi ini. Ya Bapa, kami bersyukur bersama kawan-kawan kita di sini dan kami bersyukur atas kesihatan kami dalam masa pandemik COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dan juga meminta pertolongan Tuhan untuk melindungi kita semua. Kami berterima kasih kepada frontliners dan juga pegawai-pegawai penjara atas perkhidmatan mereka menjaga kami semua. Semoga mereka diberkati dan diberikan perlindungan. Ya Bapa, izinkan kami bersama walaupun melalui video dan talian internet dan menyatukan kami penceramah agama bersama kawan-kawan kami di seluruh penjara di Malaysia. Satu hati, satu fikiran dan satu jiwa bersama Tuhan. Roh Kudus segera datang membantu mereka yang berada dalam ketakutan, kesakitan dan yang telah hilang harapan mereka. Kau Roh Kudus adalah teman kami. Kami juga bersyukur dalam musim Paskah ini kerana kita percaya Yesus bersama kami. Christ is risen. Haleluya. He is risen. Yesus Kristus sudah bangkit. Haleluya. Amin. Seterusnya mari kita mendengar sebuah lagu Kerana Salibmu. Sama-samalah kita menyanyi kerana nyanyian itu adalah satu doa kepada Tuhan juga. Jadi kawan-kawan semua kita bernyanyi bersama dengan video ini. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
perumpamaan tentang hartawan yang bodoh. Seorang daripada orang ramai berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah saudara saya berikan sebahagian daripada harta peninggalan bapa kami kepada saya." Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa memberikan kuasa kepadaku untuk menjadi hakim ataupun membahagikan harta antara kamu berdua?" Seterusnya Yesus berkata kepada mereka semua, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Janganlah tamak. Hidup seseorang tidak terdiri daripada kekayaannya, walaupun hartanya banyak." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, "Seorang hartawan mempunyai tanah yang menghasilkan tuaian yang banyak. Dia mula berfikir dalam hati, 'Aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasilku. Apakah yang harus aku lakukan? Inilah yang aku akan lakukan,' katanya kepada dirinya sendiri. 'Aku akan merombak gudang-gudangku lalu mendirikan yang lebih besar. Dengan demikian, aku dapat menyimpan hasil tanahku dan segala hartaku yang ada di situ. Setelah itu barulah aku berkata kepada diriku sendiri, kamu sungguh bertuah. Kamu mempunyai segala yang baik bagi keperluan selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukacitalah.' Tetapi Tuhan berkata kepadanya, 'Hai bodoh, malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu. Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu?' Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, 'Demikianlah halnya orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, padahal tidak kaya di sisi Tuhan.'" Kawan-kawan semua, begitulah bacaan Injil Lukas di mana Yesus telah memberi perumpamaan hartawan yang bodoh. Saya berharap kawan-kawan semua dapat mengimbas kembali persepsi kita terhadap kekayaan. Sudah lebih 2 tahun saya pernah melawati ke penjara Jawi. Setiap bulan sehari pada hari Rabu. Dalam 2 tahun ini lebih kurang 10 kali saya telah pernah berjumpa dengan kawan-kawan kita di dalam penjara. Saya berjumpa ramai warga asing yang datang kerja di Malaysia dan amat prihatin dan simpati kepada mereka. Mungkin di antara kamu di sini juga adalah warga asing yang datang bekerja di sini, yang mungkin sudah kerja lama. Dengan sekelip mata sahaja segala apa yang kamu kumpul telah hilang. Kawan-kawan lain juga mungkin rasa kamu sudah hilang kesemua harta kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu dan selainnya. Bila kamu ada di dalam penjara, mungkin kamu rasa semua yang kamu kumpul itu tidak ada lagi. Kerana saya telah berjumpa dengan ramai, saya tahu betapa pedihnya di hati kamu. Saya tahu betapa sakit hati, menangis setiap hari. Itu adalah satu perkara yang mungkin kamu alami. Kamu mungkin berasa takut, sakit hati dan tidak faham apa yang sedang terjadi. Mengapa kamu mungkin tanya mengapa ini terjadi kepada kamu. Apa yang anda ada sekarang, ramai yang memberitahu kepada saya, mereka bekerja lama di sini dan sudah mengumpul wang. Ada yang sudah beli barang-barang kemas, ada perkakas di rumah dan segalanya. Tetapi bila kamu ditahan dan dimasukkan
di juru, dan selepas itu datang ke penjara dan akan balik ke juru. Dan ramai yang berkata apa yang kamu ada pada masa ini mungkin adalah pakaian yang kamu pakai sebelum masuk ke penjara, dan kamu tidak tahu apa akan terjadi kepada benda-benda itu semua. Jadi saya pun tidak tahu apa akan terjadi, tetapi yang saya pasti Tuhan bersama kamu. Dan yang apa boleh saya berikan kepada kamu adalah satu kepercayaan yang masa ini memang susah. Tapi saya hendak bagi kamu satu contoh. Pembaris ini, pembaris ini bagaikan hidup kita. Di sini adalah masa kamu dilahirkan. Dan ini adalah satu hidup kita. Mungkin kita hidup hingga 80 tahun. Jadi kosong di sini dan 80 tahun di sini. Jadi hidup kita sebegitu panjang. Dan mungkin kalau kamu 20 tahun, 30 tahun, hidup kamu mungkin di sini. Dan masa yang kamu di penjara sekarang ini mungkin adalah satu titik hitam di sini. Untuk saya menggambarkan bagaimana hidup kita panjang lagi, saya akan beritahu kepada kawan-kawan yang pernah saya berjumpa di penjara. Saya kata hidup kamu sekarang di sini, dan kamu bila keluar dari penjara mungkin akan balik ke juru, dan dari juru mungkin kamu akan terus balik ke Indonesia atau Vietnam, Filipina. Dan hidup itu masih jauh lagi. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa ini. Mungkin kamu sudah kehilangan segala-galanya di sini, tetapi hidup kamu panjang lagi. Percaya Tuhan bersama kamu, kerana Yesus sudah berkata dia akan bersama kita, dan segala kekayaan kita itu tidak semestinya pada wang emas, pada harta benda kita, tetapi juga pada kepercayaan kita terhadap Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, maka kayalah kita, jiwa kita. Jadi saya cuma dapat beritahu kepada kamu semua, ini satu masa yang sedih, tetapi percaya kamu ada banyak masa lagi di masa hadapan. Jangan putus asa, terus percaya Tuhan sayangi anda. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kamu. Setiap pagi bila kamu bangun, panggillah nama Yesus untuk bersertamu. Sebelum kamu tidur, berdoa juga. Dalam Injil Matius, Yesus ada berkata, saya memang sayangkan Yesus kerana dia selalu suka berkata, jangan takut, jangan risau, don't worry, be happy. Itu adalah Yesus. Yesus berkata dalam Injil Matius, dia kata, kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang kamu hendak pakai. Bukan hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Kerana itu Yesus memberi ketenangan kepada hati kita. Jangan risau, dia ada bersama kita dan dia akan memberikan segala yang kita perlu. Kita baru sahaja melalui Good Friday, di mana Yesus disalibkan. Pada masa itu mungkin pengikut-pengikut Yesus berasa mereka juga hilang segala-galanya, kerana pengikut Yesus telah mengikutinya dan meninggalkan segala kekayaan pada mereka. Tetapi bila Yesus disalib dan mangkat, mereka rasa impian mereka telah berkecai. Tetapi Tuhan kita adalah begitu besar, dan Tuhan kita ada impian yang lebih besar untuk kita. Buat masa ini kita mungkin tidak dapat tahu apa rancangan Tuhan untuk kita. Tapi percayalah, kita banyak lagi peluang untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna di masa depan. Jadi mari kita terus berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Yesus yang dia bersama kita. Kekayaan itu bukan sekat wang, emas, makanan sedap dan kehidupan selesa sahaja.
kekayaan bagi saya adalah ketenangan di hati saya, kebahagiaan dari membantu orang lain dengan perkara-perkara kecil. Misalnya sebagai seorang ibu, perkara-perkara kecil seperti menjaga anak saya memberi saya kebahagiaan. Dan saya percaya yang saya disayangi Tuhan dan hidup saya di tangan Tuhan. Jadi saya harap kawan-kawan semua pun boleh percaya bahawa kita disayangi Tuhan, then our life is in control. God is in control of our life. Jadi jangan berasa putus asa, jangan hilang harapan kamu, terus percaya kepada Tuhan. Kita sudah melalui Lent, Good Friday, lepas itu Easter, Paskah, dan seterusnya kita akan mengalami Pentakosta atau Pentecost. Pentecost adalah di masa bila Yesus datang kembali sebagai Roh Kudus. Rakan-rakan, marilah bersedia untuk mengalami Pentakosta secara peribadi di sini. Sejauh mana dahaga anda untuk diisi oleh Roh Kudus, maka lebih banyak keinginan anda untuk Roh Kudus untuk bergerak dalam kehidupan anda dan menyerahkan diri untuk menunai kehendak Tuhan di dalam penjara dan seterusnya. Sedialah untuk berubah secara positif. Ya, mungkin penuh cabaran, tetapi tanpa ketiadaan ego, kehadiran sikap yang rendah diri dan tidak mementingkan diri akan mencetuskan suatu Pentakosta secara peribadi di sini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya berdoa kawan-kawan semua terus sabar dan tabah. Gunalah masa ini untuk bersama kawan-kawan Kristian kamu dan berdoa bersama-sama. Kita akhiri sesi ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di dalam syurga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan kita juga berdoa supaya Bonda Maria menolong kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan bersertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin.